Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-hadithu as-sabi'a asyara, al-amru bil ihsani wal rifqi bil hayawan. Hadis yang ke-17 tentang arahan untuk melakukan kebaikan dan berlemah lembut dengan binatang. Wa bi sanadina al-muttasil ila Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu qala an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Sayyidina Abi Ya'la Shaddad ibn Aus. An Abi Ya'la wa yukanna aidan bi Abi Abdurrahman. Beliau juga digelar atau diletakkan kunyah dengan Abi Abdurrahman. Shaddadi bitasydid, Ibni Ausin bifathin fasukunin famuhmalatin, bifathin a fasukun waw sukunkan, famuhmalah kemudian sin aus, muhmalah karena tidak ada titik. Wa radhiyallahu ta'ala anhu huwa ibnu akhi Hassan wa ibnu akhi Hassan bin Thabit. Beliau adalah sepupu kepada Sayyidina Hassan ibn Thabit. Ibnu akhi Hassan, tamam. Jadi dia anak saudara, minta maaf. Beliau anak saudara kepada Sayyidina Hassan ibn Thabit. Dari ibnu am baru sepupu. Ibnu akhi maksudnya anak kepada saudara Sayyidina Hassan, bermaksud anak saudara beliau. Wa kana jami'an bainal ilmi wal hikmah. Dan beliau mengumpulkan di antara ilmu dan hikmah. Hikmah dengan maksud wahia al-amalu bil ilm. Hikmah dengan maksud beramal dengan ilmu. Jadi beliau dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan kelebihan ilmu dan beramal dengan ilmu. Wa qala Abu Darda, qala Abu Darda'i, inna likulli ummatin faqihan. Bagi setiap umat itu sesungguhnya ada faqihnya. Wa inna faqiha hadhihi al-ummati Shaddad bin Aus. Sesungguhnya faqih bagi umat ini adalah Sayyiduna Shaddad ibn Aus. Wa inna minan nasi man yu'ta ilman wa la yu'ta hilma. Ada di antara manusia yang diberi oleh Allah dengan ilmu tetapi tidak diberikan dengan kelembutan. Wa inna Aba Ya'la qad utiya ilman wa hilma. Tapi Abu Ya'la Sayyidina Shaddad ibn Aus diberikan oleh Allah dengan ilmu dan hilm, dengan kelembutan. Wa qila innahu fuddila 'ala al-ansari biqaslatain. Hilm juga dengan makna tadi kelembutan dan kesabaran. Sebab dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut tentang Sayyidina Ismail alaihi salam, apa dia ayatnya? Bighulamin halim fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Jadi kami berikan berita gembira kepada Sayyidina Ibrahim dengan anak yang akan dilahirkan nanti, seorang pemuda yang halim. Halim maksud di sini adalah yang bersabar dengan ujian. Jadi boleh juga diletakkan dengan maksud diberikan dengan ilmu, dan beliau juga seorang yang sangat bersabar dengan ujian dan berlemah lembut. Wa qila innahu fuddila 'ala al-ansari biqaslatain, bibayanin idza nataqa wa bikazmin idza ghadiba. Jadi hilm dengan makna lemah lembut. Dikatakan bahawa Allah melebihkan golongan Ansar dengan dua akhlak. Yang pertama, bibayanin idza nataqa. Kalau bercakap, maka mereka bercakap dengan balaghahnya. Bibayanin idza nataqa maksudnya dengan jelas dan juga penuh dengan bahasanya. Wa bikazmin idza ghadiba, dan
mereka menahan marah ketika mana mereka marah. Wa kana idza dakhala al-firasha yataqallabu alayhi wa la ya'tihi an-nawm fayaqulu Allahumma inna an-nara qad asharatni wa azhabat 'anni an-nawm thumma yaqumu fayusalli hatta yusbiha. Beliau yakni Sayyidina Shaddad ibn Aus kalau masuk ke tempat tidurnya, yataqallabu alaihi wa la ya'tihi an-nawm. Kalau dia duduk berpusing-pusing di atas katil tapi tidak tidur, maka dia akan berdoa, Allahumma inna an-nara qad asharatni fa azhabat 'anni an-nawm. Nah, ya Allah, sesungguhnya neraka telah menyebabkan aku ini berjaga malam. Maksudnya tidak tidur tadi kerana memikirkan tentang perkara tersebut. Wa azhabat 'anni an-nawm, dan juga neraka itu juga telah menyebabkan tidurku ini telah hilang. Thumma yaqumu fayusalli hatta yusbiha. Kemudian dia akan bangun, tunaikan salat sehinggalah subuh. Ini amalannya beliau. Wa kana yaqulu, dan dikatakan oleh beliau, beliau mengatakan, innakum law taraw min al-khairi illa asbabah, innakum lam taraw min al-khairi illa asbabah wa lam taraw min asy-syarri illa asbabah. Al-khairu kulluhu bihadafirih ay bijumlatihi fil jannah wasyarru kulluhu bihadafirih fin nari wa inna ad-dunya aradun hadirun ya'kulu minha al-barru wal fajiru wal akhiratu wa'dun sadiqun yahkumu fiha malikun qadiru walikullin banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Kata Imam Shaddad, kata Sayyiduna Shaddad ibn Aus, innakum lam taraw minal khairi illa asbabah. Kamu tidak melihat daripada kebaikan itu melainkan sebab-sebabnya sahaja. Dan kamu tidak melihat daripada kejahatan itu melainkan sebab-sebabnya saja. Al-khairu kulluhu bihadafirih. Al-khair, maksudnya yang kamu lihat kebaikan ni sekarang ni, itu hanya sebab-sebabnya saja. Yang dilihat pada kejahatan ni, ini hanya sebab-sebabnya saja. Maksudnya bukan kebaikan itu lagi, dan bukan keburukan itu lagi. Maksudnya perkara itu dikira sebagai buruk lagi kalau kamu anggap itu sebagai keburukan. Al-khairu kulluhu bihadafirih ay bijumlatihi fil jannah. Kebaikan seluruhnya di mana? Di syurga. Keburukan pula pada seluruhnya di mana? Di neraka nanti. Jadi kalau kamu tengok di dunia ni dengan kebaikan yang kamu dapatkan, itu sikit sangat. Nah, yang betulnya nanti di akhirat, itu maksudnya. Di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan kalau keburukan kamu dapatkan di dunia, itu hanya min asbabih saja. Nah, itu sikit sangat aja dibandingkan dengan keburukan yang sebetulnya nanti di mana? Di akhirat, yaitu di dalam neraka. Wa inna dunya aradun hadirun. Nah, dunia ini adalah arad, hadir. Ini sesuatu yang yazul, akan hilang. Dan dia ada sekarang ni, kemudian dia akan hilang, dia akan pergi. Ya'kulu minhal barru wal fajir. Dan akan dimakan oleh orang yang baik dengan orang yang jahat. Jadi maknanya dunia ini diambil hasilnya daripada orang jahat dan orang baik, semua boleh ambil. Siapa yang lebih usahanya, maka dia dapat perkara tersebut. Wal akhiratu wa'dun sadiqun. Tapi akhirat adalah janji yang benar. Yahkumu fiha malikun qadiru, yang akan dihukum padanya dengan Tuhan yang maha berkuasa. Walikullin banun. Setiap tempat tadi, akhirat dan juga dunia ini, ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian daripada anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan jadi daripada anak-anak dunia. Ini dalil yang disebut tadi. Innahu fuddila alal ansari biqaslatain. Bibayanin idha nataqa. Ni, bayanin idha nataqa. Kalau bercakap, dikeluarkan dengan kalam hikmah yang luar biasa. Waruya anhu annahu qala. Diriwayatkan bahawa beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanaza an-nasu adh-dhahaba wal-fiddata faknizu haula'i al-kalimat. Faknizu haula'i al-kalimati Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushdi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka min khairi ma ta'lam
wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kalau kata seseorang sedang mengumpulkan emas dan perak, maksudnya kalau manusia seluruhnya mengumpulkan emas dan perak, faknizu haula'i al-kalimati, hendaklah mereka ini mengumpulkan kalimah apa? Selalu baca doa ni. Doa yang disebut di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Sahih Ibni Hibban, dan juga disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Tirmidzi di dalam Sunan beliau. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu tetap dengan segala urusan. Wal azimata 'ala ar-rusydi. Dan azimah maksudnya juga kuat. 'Ala ar-rusydi, dengan di atas petunjuk. Wa as'aluka syukra ni'matika, dan aku memohon bersyukur di atas nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan baik pada ibadah ke atasmu, kepadamu. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku meminta kepadamu min khairi ma ta'lam, dengan apa yang engkau ketahui yang terbaik bagiku. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku memohon perlindungan denganmu daripada kejahatan yang engkau ketahui, ya Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon dengan apa yang engkau ketahui, mohon ampun. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Tamam. Walamma hadarathu al-wafatu, bila mana Sayyidina Shaddad ibn Aus hampir wafatnya, qala inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah, kata beliau, yang paling aku bimbangi bagi umat ini, kata beliau, ar-riya'u, inna akhwafu ma akhafu ala hadhihi al-ummah ar-riya'u wa syahwatul khafiyah, iaitu riya dan syahwat yang tersembunyi. Tanbihun lisyarihi bi anna Aus ibn Thabit min as-sahabah. Cuba perasan, tengok ni Sayyidina Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam matan Arba'in, beliau ada beberapa manhaj yang beliau letakkan. Antaranya di dalam matan sendiri beliau akan, Imam Nawawi hanya menyusun matannya, dia akan tambihkan kepada kita tentang beberapa faedah. Antaranya nama sahabat, contohnya kalau kata berlaku khilaf di kalangan ulama tentang nama tersebut, kalau nama sahabat tadi dikenal dengan kunyahnya Abu sekian, Sayyidina Abu Hurairah, maka Sayyidina Imam Nawawi akan memilih nama yang paling asah, paling tepat, yang paling kuat. Maka contoh Sayyidina Abu Hurairah disebut Abdul Rahman ibn Sakhr, aku dipilih macam tu. Dan di sini contoh lagi, dia meletakkan, memaklumkan kata Sayyidina Aus ibn Thabit, iaitu sini disebut radhiyallahu anhu, tamam. Ayuh, Sayyidina Aus, iaitu bapaknya Sayyidina Shaddad, adalah sahabat, sahabat Nabi SAW. Sebab tu kata sini tidak, di sini Imam Nawawi tidak meletakkan dengan radhiyallahu ta'ala anhuma, tak radhiyallahu anhu. Jadi musannif, iaitu Imam Muhammad Jurdani rahimahullahu ta'ala, yang memberikan tambih tersebut. Kata dia, wa abuhu Aus kana sahabiyan, Sayyidina Shaddad ayahnya juga adalah sahabi. Fakana yanbaghi lil musannif rahimahullahu ta'ala an yaqul radhiyallahu ta'ala anhuma. Tamam? Sepatutnya lah, kata Imam Muhammad Jurdani, Al-Imam Nawawi meletakkan radhiyallahu ta'ala anhuma untuk menjelaskan kata sahabat dan juga ayahnya tadi adalah perawi, dan juga ayahnya adalah sahabat kedua-duanya. Lil qa'idatil hadisiyah, karena kaidah hadisiyah menyebut inna kulla man kana sahabiyan wa abuhu sahabi yuqalu fihi dhalik. Yang mana setiap di kalangan sahabat tadi ayahnya juga sahabat juga, maka dikatakan sedemikian juga kepada ayahnya, iaitu radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau baca radhiyallahu ta'ala anhuma, contoh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Sayyidina Abdullah dan Umar kedua-duanya sahabat Nabi. Tamam, macam maksud dia. Inna kulla man kana sahabiyan wa abuhu sahabi yuqalu fihi dhalik. Summa inna Shaddadan sakana Baitul Maqdis wa wulida lahu bihi. Sayyidina Shaddad ditinggal di Baitul Maqdis,
dan beliau dilahirkan di sana. Wa tuwfiya fihi, dan beliau pun wafat di Baitul Maqdis. Sanata 58 an 75 sanah, yaitu pada tahun 58 Hijriyah, pada umurnya 75 tahun. An 75 sanah maksudnya. Jadi dia wafat pada tahun 58 Hijriyah, pada umurnya 75 tahun. Wa qabruhu bi zahiri babir rahmah, maqam beliau di zahir babir rahmah, dekat babur rahmah di Baitul Maqdis. Moga Allah sampaikan kita di sana, amin ya rabbal alamin. Ada yang pernah sampai di sini? Ibu-ibu pernah sampai, no? Oh, Masya Allah. Ada lagi pernah sampai? Seorang aja. Ada lagi pernah sampai? Yang muslimin ada pernah sampai? Santri ada pernah sampai? Baitul Maqdis pernah sampai, Syarimi? Naik ke Baitul Rabang pun dia merak buih kan. Orang Kedah kata merak buih. Tahu merak buih? Tak tahu merak buih, ha? Tak apalah, tak tahu. Ruwiya lahu 50 hadisan. Diriwayatkan daripada beliau 50 hadis. Minha, antara hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Shaddad ibn Aus, ma kharrajahu al-Bukhari wa anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Shaddad, wa huwa sayyidul istighfar. Hadis sayyidul istighfar diambil daripada Sayyidina Shaddad. An taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'ta abu'u ay a'tarifu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Man qalaha minan nahari muqinan ay musaddiqan biha, siapa yang baca Sayyidul Istighfar ni dan beriman dengannya, kalau baca pada siang hari, famata min yaumihi qabla an yumsiya, kalau dia mati pada hari tersebut sebelum petang, sebelum malam, fahuwa min ahlil jannah, maka masuk syurga dia ahli syurga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah, siapa yang sebut pada waktu malam pula dan dia beriman dan yakin dengannya dan mati dia sebelum subuh, maka dia termasuk daripada ahli syurga. Jadi jangan lupa amalkan Sayyidul Istighfar. Abu'u maknanya apa dia? A'tarifu, saya menyaksikan. A'tarifu laka bi ni'matika 'alayya, saya menyaksikan. Begitu. Wa minha, antara lain hadis yang rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada riwayat Sayyidina Shaddad ibn Aus, wa huwa ma dzakarahu al-musannif anhu, yaitu hadis inilah hadis yang kita baca ni. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nusqatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat sebut anin Nabi, ada riwayat sebut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata baginda Rasul, kata baginda Nabi, innallaha kataba ay aujaba wa farada. Kataba bermakna aujaba wa farada. Contoh dalam Quran, apa dia? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Katab dengan makna farada atau aujaba. Sesungguhnya Allah mewajibkan, memfardukan al-ihsana ay tahsin al-a'malil masyru'ati, yaitu membaikkan amal yang disyariatkan ala kulli syai'in, yaitu kepada setiap sesuatu. Yakni, apa makna setiap sesuatu tadi? Ala kulli mukallafin. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, melakukan kebaikan dalam amal yang disyariatkan ala kulli syai', yakni ke atas setiap mukallaf. Syai' jadi dengan makna mukallaf. Bi an ya'tiya biha ala wajhil mardi, yaitu dengan melakukan dengan wajah ataupun dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qila inna kataba huna bimakna talaba. Sebagian riwayat kata, sebagian syarih mengatakan innallaha kataba dengan makna talaba, yang dituntut, bukan dengan wajib, bukan dengan makna wajib. Li'annahu a'ammu fa'idatan li syumulihi al-ihsan al-wajib wal mandub. Karena yang menerjemahkan katab dengan makna talaba, dituntut, katanya itu lebih umum faedahnya,
Lebih luas faedahnya kerana dia termasuk sekali dengan ihsan yang wajib dengan ihsan yang sunnah, bukan ihsan wajib sahaja. Wa ala fi qawlihi ala kulli syai', ala tu dengan makna apa? Yahtamilu an takuna ala babiha, dengan maksud dia ala babiha dengan makna ala tu sendiri, iaitu musta'lian, dengan makna tinggi. Jadi makna dia apa dia? Wal makna anna Allah Ta'ala talaba min 'abdihi al-ihsana hala kaunihi musta'liyan minhu ala kulli syai'. Jadi apa makna musta'liyan minhu? Wal muradu bi isti'la'ihi ala kulli syai' syumuluhu bi syumulihi lahu wa umumihi wa kaunihi ala halin hasanin. Itu maksud musta'liyan minhu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada hamba melakukan ihsan hal keadaan dirinya tadi musta'liyan minhu, ai syumul, yakni diumumkan kebaikan tersebut, dengan kebaikan yang dengan halin hasan, dengan kebaikan yang bagus, yang baik, itu maksudnya. Jadi itu maksud isti'la ala kulli syai'. Jadi ala dengan makna isti'la. Tamam? Wa yahtamilu an yakuna bi makna fi. Ini ala dengan makna fi, ataupun dengan makna lam, ataupun dengan makna ila. Ini huruf jar, kadang makna dia boleh bergabung dengan huruf jar yang lain. Boleh ditakdirkan dengan begitu. Kalau mengaji dalam bahasa Arab lah. Ini kalau dalam kitab Awamil Al-Mi'ah karangan Al-Imam Al-Jurjani, boleh dilihat, dan ada syarahan Al-Imam Sayyidi Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kitab apa dia? Nailul Amani, syarah kepada Al-Awamil Mi'ah lil Imam Al-Jurjani. Wa yahtamilu an takuna bima'na fi aw lam aw ila. Jadi apa makna dia pula kalau kita letak dengan makna fi, diletak dengan makna lam, lam maksudnya lam lil ajl maksudnya, ataupun dengan makna ila, makna dia innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah talaba minkum, telah menuntut kepada kataba. Kataba dengan makna talaba kalau dengan maksud tersebut, al-ihsana fi kulli syai'. Tengok yang disebut dalam hadis, innallaha ta'ala, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan, tu kalau tarikh dengan mewajibkan. Kalau ditakkan kataba dengan makna talaba, sesungguhnya Allah Ta'ala menuntut ihsan ala kulli syai'. Ada ala dengan makna ala dengan makna ala, iaitu isti'la, iaitu dengan diumumkan kebaikan tadi kepada semua. Itu boleh juga dengan makna fi, yakni Allah menuntut kebaikan fi kulli syai', pada setiap perkara. Jadi ala dengan makna pada, bukan ke atas. Au li ajli kulli syai', ataupun dengan makna lam, iaitu li ajli, iaitu dengan sebab setiap perkara, untuk setiap perkara. Au ila kulli syai', ataupun kepada setiap perkara. Fal ihtimalatu arba'atun. Jadi ada 4 ihtimal bagi makna ala. Ini pentingan lughah. Jadi takrifan dia ataupun terjemahan dia akan jadi pelbagai. Jadi kalau kita jumpa orang terjemah, dan itu terjemahan apa dia terjemah? Terjemah apa tu? Tak ada buku. Mana buku terjemahan? Semua tak ada terjemahan. Buku terjemah apa? Atas dia satu. Jadi terjemah dengan ala bermakna ala babiha. Tapi itu pun terjemah harfan biharfinnya tu. Tetap dia tak terjemah lagi dengan maksud ala tu apa dia makna dia. Makna ala dengan makna isti'la, dengan makna syumul lahu wa umumuhu wa kaunuhu ala halin hasan. Itu maksudnya. Maksudnya dengan makna kesempurnaan. Jadi kalau kita jumpa orang terjemah, Allah menuntut kepada kamu untuk berlaku baik pada setiap perkara. Pada setiap perkara, bukan atas setiap perkara. Kalau pada maksudnya dia terjemahkan ala dengan makna fi. Maksudnya untuk setiap perkara. Dia terjemah dengan makna lam. Atau terjemah kepada setiap perkara, makna dia ila. Itu penting untuk terjemahan. Min anwa'il ihsan. Ada orang kata dia kata, terjemahlah kot mana pun, tak boleh. Itu penting lughah. Jadi kita nak baca hadis ni. Sebab tu bukan mudah-mudah orang nak terjemah kitab. Sebab tu kalau tak tahu yang ni, kemudian diterjemahkan kitab, dia akan jadi apa? Dia akan jadi khianat. Itu disebut awalul khianah at-tarjamah. At-tarjamah awalul khianah.
Terjemah adalah awal khianat yang berlaku. Kenapa? Kadang-kadang murad musannif lain diterjemah oleh yang bukan ahli, menyebabkan lari makna dia. Jadi bukan sebarangan. Bukan sebarangan tiba-tiba aja nak terjemah kitab. Tak, kena mengaji dulu. Jangan kalut. Ada orang yang mengaji bahasa Arab baru satu kitab, dah rasa semangat dah, terus nak terjemah kitab. Tak, sabar dulu. Cari dulu, tengok dulu dia punya kemampuan dan seumpamanya. Atau dalam bahasa Melayu kita pun ada bahasa kita. Kalau terjemah saja semata-mata saja tanpa menguasai juga bahasa Melayu punya bahasa pun akan jadi masalah juga. Kadang tak sampai maksud. Itulah kali pakai Google Translate, lingkup terabak habis. Dia ambil kitab, dia buah dalam Google Translate, lepas tu dia buat keluar, dia print, buat keluar kitab dia. Lepas tu orang baca. Orang tak tahu pendatang apa dia nak tulis ni. Ini yang tulis ni ada akal ke tak ada akal ni. Pakai hantam saja. Ada berlambak. Maktabah-maktabah yang melakukan sedemikian. Dulu pernah ada seorang ni puji. Dia pergi ke Mesir, dia puji pelajar-pelajar daripada Indonesia sebahagiannya terjemah kitab Fathul Bari. Fathul Bari ada lebih kurang 10 jilid. Diterjemahkan, diminta oleh maktabah ni untuk terjemah Fathul Bari dalam masa 1 bulan. Maktabah ni minta, kata nak kalau boleh kumpul majmuah talabah, kumpulan pelajar di Al-Azhar yang boleh terjemah Fathul Bari dalam masa sebulan. Kata, kita akan bagi sekian-sekian dia punya grant dia, duit lah, untuk nak bagi royalty kepada penterjemah-penterjemah. Kata dia, pelajar-pelajar Indonesia ni kumpul berapa puluh orang, terjemah tak sampai 9 jam siap kitab tu. Dia siap Fathul Bari 9 jam keluar Fathul Bari terjemahan. Dia kata hebat dia bilang ni. Hebat apanya? Saya dengar tu hebat apa? Fathul Bari macam tu je dibuat. Baik yang terjemah tu siapa dia? Pelajar Azhar tu, mengaji Azhar. Dia ingat semua pelajar Azhar mengaji kot. Ingat boleh semua terjemah macam tu je. Dan dia ingat bahasa yang digunakan oleh Qadhi Qudah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni, ini bahasa kitab ABC kot. Boleh tulis macam tu je. Dia terjemah keluar gitu je. 9 jam tak tu. Yang ni khianat pada ilmu. Jadi tak sepatutnya itu. Tak sepatutnya dibuat macam tu. Dan tak sepatutnya dibanggakan. Benda tu sepatutnya perlu dengan penelitian dan kena ada keahlian. Kita nanti akan rosak maksud yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Maksud yang Imam Ibn Hajar sebut yang lain, disebut yang lain. Dan diterjemahkan dengan terjemahan yang buruk. Dengan maknanya hanya semata-mata gharat tijari, nak jual kitab saja. Tak jadi yang tu. Baik, min anwa'il ihsan, antara jenis-jenis ihsan. Fi wa kulli syai'. Tengok ni. Kulli syai' di sini dengan makna apa? Yashmal an-nafsu, yashmal an-nafsa wa ghairaha. Yani yashmalu an-nafsa wa ghairaha. Jadi termasuk padanya apa dia? Yashmalu huwa, yani yashmal kullu tadi ni adalah an-nafsa wa ghairaha, iaitu jiwa dan juga selain daripada jiwa. Minal ahli wal khadami wasairin nasi. Termasuklah dengan isteri, dengan khadam dan dengan seluruh manusia. Jadi maksudnya innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in, yakni ala kulli mukallafin. Jadi ke atas setiap mukallaf tersebut untuk melakukan kebaikan tadi kepada semua perkara. Hatta al-anbiya alaihi wassalatu wassalam, hatta anbiya'i alaihi wassalatu wassalam wal ulama'i wa kadha al-malaikati wal jinni wal bahaimi was sama'i wal ardi wan nabati was syajar. Sehinggalah kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan juga kepada para ulama, juga kepada para malaikat, kepada jin, kepada bahaim binatang, dan juga kepada langit dan bumi, dan juga kepada tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Baik, bagaimana ihsan ila nafs? Bagaimana nak bersikap ihsan kepada nafs, kepada jiwa? Fahuwa an yahmilaha ala fi'li ta'at wa ijtinabil mukhalafat. Itu cara nak ihsan kepada nafs. Melakukan kebaikan kepada jiwa kita, iaitu dengan menanggungnya, dengan melakukan ketaatan, membawanya dan
meletakkan dia kepada ketaatan dan menjauhkan daripada perkara maksiat. Wa alla yuridaha mawaridas su, dan tidak melalukan dia pada tempat-tempat yang buruk, iaitu menjalankan dalam nafsu, dalam jiwa tersebut dengan maksud yang buruk. Wala yadhlimaha bima'siyatin, dan jangan digelapkan jiwa tersebut dengan maksiat. Wala yuti'aha fi kulli ma turid, dan jangan ditaatinya pada setiap yang dia inginkan. Wala yuhanniha bi syifa'in ghaidh, wala yuhniha, dan jangan dihinakan dia dengan wala yuhniha bi syifa'in ghaidhin. Yang ni apa dia ni? Tolong tengok Ustaz Soleh, maksud dia apa dia? Baik. Baik. Wa amal ihsan ila ahli wal qadami. Manakala ihsan kepada isteri dan juga kepada khadam, bagaimana caranya? Fahuwa an yu'ashiraha bil lutfi wa husnil khuluq, iaitu dengan bermuasyarah, berhubungan dengan isteri tadi dengan lemah lembut, dan juga husnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Jadi muasyarah maksudnya bermuamalah dengan isteri dengan muamalah yang lemah lembut dan berakhlak baik. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, dan menyuruh mereka, yakni keluarga, ahli isteri kita dan juga khadam kita dengan perkara yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka daripada perkara yang mungkar. Wa yu'allimahum ma yahtajuna ilaihi, mengajarkan mereka dengan perkara yang diperlukan. Wa la yukallifahum ma la yutiqun, jangan ditaklifkan, jangan diberatkan mereka dengan yang mereka tidak mampu. Wala yudayyi'ahum, dan jangan disia-siakan mereka. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul. Cukuplah seorang tadi berdosa kalau dia mengabaikan sesiapa yang wajib bagi dia memberikan perhatian kepadanya, iaitu apa dia? Isteri dan qadamnya, anak-anaknya dan seluruhnya. Tapi kalau ahl, segi bahasa Arab biasanya ditumpu kepada isteri. Tamam? Wa ammal ihsanu ila sa'irin nas, ihsan ila sa'irin nas, fahuwa alla yaghushahum, ni iaitu jangan menipu mereka. Alla yaghushahum, bal yansahu lahum, bahkan hendaklah menasihati mereka. Alla yaghushahum bal yansahu lahum wa yuhsinu suhbatahum, dan berbaiki persahabatan dengan mereka. Ni kalau dengan manusia seluruhnya. Wa yatahammalu adahum, dan juga kita menanggung keburukan mereka, kejahatan yang mereka lakukan kita bersabar. Wa yukrimu mathwahum, dan memuliakan mathwahum, maksudnya mathwa, apa dia maksud mathwa? Selalu dengar. Yukrimu mathwahum, apa dia tadi Ustaz Saleh? Cuba tak tahu. Wala yuhniha bi syifa'in ghaidhin, tak tahu. Ustaz Saleh yang cari ni, Syekh Zahid tak cari. Sebab Syekh tak suruh. Ni Syekh lain ni, Syahrimi, baju hang pergi mana Syahrimi? Hang lain pada orang lain baju hang. Oh, ni baju patih. Ada tak nampak? Ni apa ni, maswahum, tempat tinggal. Ini memuliakan tempat tinggal mereka. Wa yu'allimuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim, dan mengajarkan mereka dengan perkara yang bermanfaat bagi mereka pada kehidupan mereka dan pada akhirat mereka. Wa yurshiduhum ila sabilil khairat wajtinabi al-munkarat, dan menunjukkan mereka kepada jalan kebaikan dan menjauhkan perkara yang mungkar. Wa yas'alullaha lahum al-hidayata wat taufiqa, dan memohon kepada Allah bagi mereka dan bagi manusia seluruhnya dengan hidayah dan taufik. Wa yatasaddaqu an mautahum, dan juga bersedekah kepada
yang meninggal di kalangan mereka, wa yad'u lahum bil maghfirati war rahmah, dan mendoakan mereka dengan pengampunan dan rahmat daripada Allah. Ada? Jumpa? Tak jumpa makna yang sesuai. Tak apa, kita tengok lagi. Tamam. Wa amma al-ihsanu ila al-anbiya wa amma al-ihsanu, cuba cari ni syifa ghaiz. Apa dia? Cari dah syifa ghaiz. Tak jumpa. Ghaiz marah, tapi syifa ghaiz. Takut dia macam satu orang panggil apa? Satu istilah. Takut dia yuhniha bi syifa ghaiz. Benar. Kalau ada satu peribahasa ke apa, bukan peribahasa. Macam tu lah. Baik. Wa amma al-ihsanu ila al-anbiya alaihi wassalatu wassalam, manakala ihsan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana ihsan kepada nabi? Fa huwa an yu'mina bihim wa bima ja'u bihi an rabbihim. Jadi ihsan dengan para nabi, yang melakukan kebaikan pada para nabi dengan cara apa? Beriman dengan mereka dan dengan apa yang didatangi atau yang dibawa oleh mereka daripada Tuhan mereka. Wa annahum safwatullahi ta'ala min khalqih, dan mereka adalah pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah di kalangan makhluknya. Wa ammal ihsan ila ulama, bagaimana kita ihsan kepada ulama? Fahuwa bitawqirihim, iaitu dengan memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Wa qabuli ma yarwunahu, dan menerima apa yang diriwayatkan oleh mereka. Wa adami idha'ati awratihim, dan juga tidak menyebarkan aibnya mereka. Ni kalau ulama buat ada benda yang kadang zallah, dalam hadis Nabi kata apa? Ittaqu zallatal alim. Hendaklah kamu berjaga-jaga dengan gelincirnya alim. Berjaga ni ada dua maksud, kata Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Yang pertama, jangan ikut kalau dia zallah. Kalau alim tergelincir, maksudnya tersilap dalam pilihan jalannya, jangan ikut dengan jalan tersebut. Kalau dia tersilap jalan, dan kita melihat alim yang lain menegur contohnya, jangan ikutlah yang alim yang tak betul tu kalau dia melihat tersilap dalam jalan tersebut. Yang kedua, ittaqu, iaitu jaga lidah kita daripada turut tergelincir dengan melihat alim tadi tergelincir. Kita tengok alim tergelincir, kita juga sama naik pakat duk maki kawan tu ataupun alim tersebut, menyebabkan kita juga tergelincir. Itu kena hati-hati, kerana alim tersebut kemungkinan dia akan kembali kepada Allah dengan ilmunya lebih luas daripada kita yang jahil ketika mencela dia, dan kita mungkin tak kembali lagi dengan sebab ditutup dengan kebaikan dan keberkatan tersebut. Habis. Lepas tu kata kena hati-hati. Ada izaati awratihim. Awratihim. Jangan kita menyebarkan aibnya mereka. Jangan membuka auratnya para alim. Itu maksudnya. Zaman sekarang zaman bermusuhan dengan para alim. Zaman bermusuhan dengan alim. Tamam. Wa amma al-ihsanu ila al-malaikati, manakala ihsan dengan malaikat pula macam mana? Fahuwa an yu'mina bihim, iaitu beriman dengan mereka, iman dengan para malaikat. Wa ya'taqida annahum ibadun mukarramun atau mukramun, iaitu beriktikad bahawa mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka tidak bermaksiat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diarahkan oleh Allah. Wa an yuhsina 'ishratal hafazati minhum, ya, dan hendaklah kita berbuat baik dengan hubungan kita dengan al-hafazah minhum,
Iaitu dengan malaikat-malaikat yang menjaga kita ni. Bi'allah, bagaimana kita nak berbuat baik dengan para malaikat yang menjaga kita? Dan yuhsinu isyrah, bukan asyarah tu nah. Wa an yuhsina isyrata al-hafazati minhum, yakni berbaik dengan para hafazah, para malaikat yang menjaga kita. Yang menjaga kita ni ada 4 pagi dan 4 malam. Dah 8. Kemudian yang duduk dengan kita lagi ni ada 2. Dah 10. Bi'alla yaf'ala bihadratihim ma yakrahuna, iaitu dengan tidak melakukan di hadapan mereka dengan perkara yang mereka benci, iaitu dengan maksiat. Wala ya'kulu ma yata'azzawna birihihi, dan jangan kita makan sesuatu yang boleh menyebabkan mereka sakit. Dan tidak boleh berbau dengan bauan tersebut, seperti kathumin, seperti bawang putih yang tak dimasak, wa basalin, dan juga bawang merah yang tak dimasak, wa kurrasin, dan juga kurras. Kurras apa dia? Daun bawang. Daun bawang tu yang keringan bawang, atau dia punya umbi dia tu. Pernah tengok daun bawang tu lagi padu tu. Dia lagi padu pada bawang merah lagi. Bawang merah kita bawang merah tu ya kan. Yang ni kurras tu, bawah tu. Tu biasanya Arab dia makan dengan full. Saya try makan tadi. Beli full, beli roti, beli kurras. Kali dengan daun bawang tu, kali dengan dia punya ubi bawang bawah tu. Cabut-cabut kali dengan daun bawang tu, dia ada ubi dia tu. Buang dia punya akak-akak tu, basuh sikit, kerak air daun dia tu, sambil makan roti ada full, sambil pepok daun bawang. Allah, dia punya nikmat tu. Tapi dia punya bau, ya Rabbi. Ni malaikat benci no? Jadi jangan makan makanan macam tu. Jangan makan makanan sedemikian. Kenapa? Kerana menyakiti malaikat. Mereka nak makan macam mana? Masak. Masak tak apa. Bawang putih goreng tak apa. Bawang merah goreng tak apa. Kurras masak dalam apa ni, potong hak yang tu, kemudian bubuh dalam goreng daging, masak lemak, nasi lemak dah apa? Goreng minyak tu kan. Goreng apa masak lemak je apa? Hafiz? Sabar Hafiz. Kembali berlaku ya. Wa ammal ihsanu. Semalam terima kasih pada ni lah, opah masak apa? Apa benda ni? Kerabu, bukan pucuk ubi, jantung pisang. Sedap. Alhamdulillah. InsyaAllah esok ada baru rasanya. Baik. Wa ammal ihsanu ila al-bahaim. Mana tadi tak baca lagi. Ammal ihsan ila al-jin. Baik, macam mana kita nak buat baik dengan jin pula? Fa huwa an yad'uwahum ila al-khair. Wa tarka yad'uwahum ila al-khairi wa tarki asy-syarri. In ittafaqa zuhuruhum lahu. Tengok. Jadi menyeru mereka kepada kebaikan dan meninggalkan jahat. Kalau kata ittifaq zuhuruhum lahu, kalau kata berlaku tu daripada jin. Contohnya kalau jin buat jahat, cakap dengan jin tu, habaq kata nak buat baik, jangan buat jahat ke orang. Jin masuk kacau dalam kampung ke, kacau keluarga orang ke dan seumpamanya, maka pesan pada dia, suruh dia buat baik, jangan buat jahat. Tamam. Wa an yanwiyahum bis-salami minas salah, dan meniatkan waktu solat, waktu kita bagi salam tu, niat bagi salam sekali kepada jin. Ini termasuk ihsan kepada jin. Sebab jin juga akan datang sembahyang dengan kita. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak, pakai tak main terus. Tu kan, alhamdulillah tak nampak kan. Dan jin dia lebih suka sembahyang dengan orang daripada dengan jin sendiri. Ana walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan Bani Adam. Dan alim di kalangan manusia itu lebih alim daripada jin. Alim di kalangan manusia itu lebih alim daripada jin. Dan jin pun akan datang ke majlis-majlisnya ulama di kalangan manusia. Kan hadir, duduk dalam majlis. Cuma kadang nampak, tak nampak, itu ya. Sayyidi Syekh Zainuddin Malaibari Al-Kabir, pengarang kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya, datang masjid beliau ada beberapa tingkat, dan tingkat atas sekali dia tak bagi orang naik. Ada malam-malam tertentu yang dia akan naik ke atas tempat tersebut, dan dia pesan orang jangan naik. Ada malam-malam tertentu jangan naik, kata dia. Ada seorang anak murid pergi naik juga. Naik pengsan. Kata jadi gila. Ada kebanyakan kata jadi gila.
Kenapa? Kerana terkejut tengok Tok Guru tengah duk mengajak jin. Jin pula waktu tu datang berupa dengan rupa masing-masing waktu tu. Bukan berupa jadi orang nak darah comel, kata tak. Rupa dengan rupa jin. Lepas tu kata Syekh kata kalau jin kalau berupa dengan rupa dia yang asal, tak mampu kita tengok. Hak duduk mai tu muka dia bukan muka asal tu. Dia jadi Pontianak kan. Tu jin juga tu. Dia jadi orang panggil apa? Perempuan berkemban, rambut panjang, tapi muka tak tunjuk, jalan tu kan. Dembus kat telinga ya. Kan. Yang tu pun nak terbalik kereta lah kan. Dia macam tu. Dia berubah jadi ular, dia berubah jadi kucing, dia berubah jadi anjing dan seumpamanya. Tamam. Ni dia main dengan rupa betul. Dan di Mesir ada seorang qadi nama Qadi Jin. Ada maqam dia di Mesir, Qadi Jin. Kerana dia nikah kahwinkan jin. Kalau jin berkelahi apa-apa semua mai jumpa dengan dia. Dan mereka akan datang belajar dengan beliau, Qadi Jin. Tapi satu hari ketika dia sedang menunggu jin-jin ni untuk datang mengaji, jin tak mai. Kemudian bila ditanya kenapa tak mai semalam, kata jin-jin tadi, kerana dalam rumah kamu ada utrujah. Kami tak masuk rumah yang ada utrujah. Utrujah apa dia? Utrujah adalah buah macam lemon tu, tapi besar. Dia lemon besar, panjang. Macam kalau orang kita di sini panggil limau telok boya, dia panggil. Lebih kurang macam tu lah. Pernah tengok limau telok boya? Pernah tengok no? Saya pergi ke Jordan, banyak utrujah. Di Mesir tak ada. Mesir tak ada utrujah. Payah cari. Tapi Qadi Jin tadi orang Mesir. Kebetulan waktu tu ada utrujah kot, tahu ramai bagi kan? Ataupun dulu ada utrujah di Mesir, tapi sekarang tengok, tak pernah. Saya pernah jumpa utrujah apa ni, Ustaz Leh? Kenal ke utrujah apa dia? Utrujah ni macam lemon, tapi dia besar ni, panjang. Saya pernah dengar ada orang tua kata, saya pernah tanya, ni buah apa ni? Agak lah, kalau orang kita panggil, dia kata panggil limau telok boya, dia panggil. Balik cari lah tengok. Jadi kalau dalam rumah, jin tak masuk. Tapi kalau tuan rumah macam jin juga, tu jin tak masuk pun tak apa. Dia kata tak payah masuk. Dia kata dalam rumah tu lebih kurang jin. Dia kata panggil macam jin dia. Faham tak Hafiz? Faham awak tak gelak? Orang buat lawak dia tak gelak. Ya Allah Hafiz, macam lawak. Sebab dia ralik ni, Hafiz ni dia suka ralik. Dia kalau ralik tu maksud dia tak apa nak berminat dengan benda tu. Benda yang dia berminat dia akan masuk dalam telinga dia. Saya kenal semua anak murid ni, dalam dan luar dia, garu dan tidak garu dia. Wa amma al-ihsanu ila al-bahaim. Dia kata faqad zakara al-ulama'u annahu yusannu lil musalli. Jadi jin apa ni, kata Maulana Syekh Yusri, saya tanya kat dia, di mana maqam Qadi Jin? Syekh Yusri, nanti saya bawa kamu, dia kata. Tapi saya sibuk tak sempat. Akhirnya terkuburlah niat tu. Sampai lah tak tahu di mana kubur tu. Katanya dekat dengan kawasan Giza, kalau tak silap dia. Dekat situ kawasannya. Allahu a'lam. Cari juga kan waktu dulu ni, tapi kita pun tak pernah cari betul-betul pun. Waqad zakara al-ulama wa annahu yusannu lil musalli an yanwiya bihi man ala yaminihi wa yasarihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Mu'minin insin wa jinnin. Jadi ulama kata sunat orang yang solat ni kita kena niat macam tu. Waktu bagi salam, niat sekali bagi salam kepada malaikat yang belah kanan, dan juga kepada orang mukmin yang manusia, dan juga jin yang duduk belah kanan kita. Dan juga kepada bila salam belah kiri, niatkan salam kita tadi kepada malaikat yang ada belah kiri, dan juga kepada mukmin, jin dan juga manusia. Niatkan semua sekali. Dapat pahala. Dapat pahala. Bila sebut sunat tu dapat pahala. Pahala banyak mana? Banyak mana hak duk ada di situ. Hak kita niat tu. Rugi kalau tak niat. Dan ini termasuk ihsan kita dengan mereka. Wa ammal ihsan, bukan ihsan dengan jin ni, Syekh kata tak ada sebut di sini no. Pijamu depa di bukit, tak ada. Ini bukan ihsan dengan depa. Pijamu pula bawa apa-apa ke, pipi kata ni antara Nabi sebutlah hadis. Apa dia? Apa ni? Hadis dia macam mana? Kalau Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Itu dia. Dia membawa dengan apa-apa, pitak ke bukit, dia kata, ni saya nak hadiah lah. Dekat untuk nenek-nenek moyang yang duk ada kat ni. Mampu. Makin kuat binatang tu. Dulu di Pedu ni kalau nak masuk empangan Pedu tu, nak masuk tasik Pedu, kalau naik bukit, naik bot, bawa telok pun tak boleh. Tu dia. Bukan telok bawa tu. Telok ni lah, telok ayam tu. Telok tu tak boleh bawa. Siapa pun tak masuk lah tasik Pedu tu. Telok ayam tak boleh bawa.
Kalau bawa sampai dekat tu je, dekat tempat sepadan nak naik tu, apa ni, dekat tempat bot nak naik tu, pecah telok dah. Telok akan pecah, satu tray tu akan pecah. Kalau bawa satu tray, bawa dua tray pecah. Punya kuat waktu tu. Tu orang tua-tua dulu pula, kalau berburu, kalau dapat kijang, kalau dapat rusa ke, dia tak akan ambil semua. Dia akan tinggal sikit. Dia kerak lidah sikit, tinggal situ. Dia kerak jantung sikit, tinggal situ. Dia kerak telinga sikit, dia tinggal situ. Kerak kot hidung sikit ke, tinggal situ. Dia tak kena ambil semua. Dia tadi kena bagi bahagian dia sikit. Sampai tahu tu. Sama kalau kata rusa lagi sakan. Rusa dia besar lagi, dia gisakan lagi. Rusa dia kata ada gembala dia. Kata orang tua-tua, ada gembala dia. Sebab tu kalau dapat rusa, tengok dulu nak sembelih tu. Kalau cerin bulu dia tu, nanti sabar baca doa dulu. Satu yang kena-kenan kadang-kadang. Kena-kena tu kena, jadi kena rasuk dan seumpamanya. Sebab benda hutan kan, benda hutan. Lepas tu macam-macam. Kalau orang dapat kijang dah, dapat dah kijang, sembelih-sembelih, lepas tu dia kata, kijang dah dapat dah, dia lari mana? Melih dah, lari kijang tu. Dah sembelih dah, lari. Tadi ni mati dah lepas sembelih tu. Lepas dia sebut dalam hutan ni. Dia kata nak lari mana? Sembelih habis dah. Bangkit, puf, lari tu. Ni benda hutan. Benda hutan ni macam-macam. Sebab tu kena ihsan. Ihsan macam mana? Yang cakap sak dalam hutan. Jangan duk rasa hebat dalam hutan. Dalam hutan ada makhluk lain dalam tu. Dan mereka ada lebih lama daripada kita lagi, dan mereka lebih tua daripada kita. Yang duk hebat sangat, duk rasa kemah. Mana bukit yang saya tak pi, semua saya dah lorong bukit mana saya tak tahu. Ni sesat walaupun ada GPS. Faham? Boleh jadi sesat. Sebab tu jangan sombong. Dan kemudian dulu macam tu lah, dan ni tak ada dah, alhamdulillah. Lepas mana dah mengaji, orang pakat mengaji, jadi tak ada dah keyakinan pelik-pelik macam tu. Jadi makhluk-makhluk tu pun jadi lemah lah, dia tak kuat lah. Sebab apa? Sebab orang tak muja dia, orang tak ni. Dia lagi kuat syirik, lagi kuat lah iblis tu. Lagi kuat syaitan tu akan menguasai apa ni, orang panggil apa, kita. Padahal kita lebih kuat daripada dia. Jadi jangan terkalah dengan dia. Cuma jangan sombong. Jangan sombong. Jangan duk belagak dalam hutan kata mana mai, kata kemah sangat ni. Tak usah duk sebutlah benda-benda macam tu. Masuk dengan tawaduk. Masuk dengan kata kita nak cari rezeki, contohnya nak cari rezeki tu apa dia? Cari ni lah, rotan-rotan kan. Pokok-pokok kayu hutan, semua tu lah. Bukan tembak kijang, tak boleh. Itu apa ni? Terlarang dalam undang-undang Malaysia. Kecuali dapat izin. Baik. Amal ihsan ilal bahaim. Kecuali kalau buat baik kepada bahaim macam mana pula? Saleh dengan kijang jadi senyum pelik tu. Saleh dia ada makna lain kijang tu. Amal ihsan ilal bahaim. Manakala buat baik kepada bahaim, binatang-binatang pula macam mana? Fahuwa alla yuji'ahum, wala yu'attishahum, iaitu tidak melaparkan mereka dan tidak mendahagakan mereka. Maksudnya jangan biar mereka berlapar. Wala yadribahum bighairi mujibin, jangan memukul mereka tanpa hak. Tak boleh tiba-tiba aja buat tibai binatang. Wala yukallifahum minal amali ma la yutiqun, dan jangan memberatkan mereka dengan amal yang mereka tidak mampu. Unta dah kerja dah satu hari satu malam, jangan diberatkan lagi dengan kerja tu. Ini yang pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tuan dia yang telah memberatkan dia dengan tugas, kemudian nak sembelih dia pula. Dia mengadu kat Nabi. Satu hari Nabi masuk ke satu kebun, tengok ada seekor unta sedang menangis, dan kemudian Nabi pergi kepada unta tadi. Dan Nabi pegang unta tadi, Nabi urut dia. Dan kemudian Nabi tanya, mana tuan dia? Kata dia, saya tuan dia. Ada seorang pemuda kata, saya tuan dia. Dia kata, kenapa kamu beratkan unta ni macam tu? Tadi dia mengadu kepada saya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasul SAW, mukjizat Nabi SAW. Ini bahasa akuan. Kalau Nabi Allah Sulaiman AS memahami bahasa binatang, bahasa burung, maka Nabi juga sama seperti itu. Malah lebih daripada tu lagi. Jadi unta tadi mengadu kata, tuan saya ni dah dia beratkan saya, dah kerja dah dengan macam-macam. Lepas tu dia nak sembelih saya pula. Saya dengar dia nak sembelih saya. Tu kata, dia pun jadi bila dengar nak kena sembelih tu lah yang dia mogok tu. Dia tak mau buat kerja. Dengar-dengar tuan kata nak sembelih tu, terus mogok, tak mau buat kerja. Malah. Jadi tuan dia pukul dia. Tu dia sedih tu. Dia mengadu pada Nabi SAW.
Waktu Nabi pesan kata jangan buat macam tu lagi. Itu sampai macam tu. Wala yastamirra rakiban ala dabbati wa hiya waqifatun illa li hajatin. Tamam? Dan jangan kita berterusan menaiki kenderaan kita dari binatang tersebut wa hiya waqifatun illa li hajatin. Dan dalam keadaan apa ni? Orang panggil apa? Kecuali kalau ada hajat lah. Kita perlu untuk cepatkan tempat kita tadi. Tapi kalau tidak perlu, maka berhenti jugalah duduk di tempat yang tertentu ataupun bagi rehat dulu dan seumpamanya. Itu juga kenderaan kereta kita dan seumpamanya begitu juga. Kereta tu kalau kata guna betul-betul bawa sampai tak berhenti langsung untuk dia nak ambil nafas sikit, dia pun makhluk juga. Bagi dia ambil nafas sama, berhenti kat rest area, buh minyak tu pengayak dia lah. Kemudian kena basuh tu sebagai orang panggil apa, cantikkan dia tu, orang panggil berbuat baik dengan akuan, dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah duduk dalam kereta saya dah lama duduk. Kereta baru ni lebih kurang jugalah. Jangan sembang dalam kereta tu, benda-benda pelik-pelik. Contohnya nak jual ke, mampus terus lagi. Mampus terus. Banyak kali dah jadi ni tu. Nah, dulu masa arwah ayah masih ada lagi, naik kereta saya lama, ni adik saya pakai. Dia beli kat saya. Kemudian waktu tengah naik kereta tu dekat dengan Ipoh. Dah dekat Ipoh dah. Sampai kat Ipoh tu, dekat highway tu, saya sebut masa tu pagi, saya nak kena ke Penang, daripada KL nak pergi ke Penang. Ada ceramah di Penang pagi tu. Masa tu dah pukul 1 pagi ke 2 pagi. Kami nak kena ke Penang sebab di Penang ada homestay, nak tidur macam tu, esok pagi ada daurah. Waktu 1 pagi tu saya sebut dalam kereta, ayah duk bawa kereta, saya pun sembang ayah. Tu saya kata, masa nak jual kereta ni, kata, beli yang besar lagi, letih dah. Naik kereta, masa tu Avanza, kami naik Avanza. Kata letih dah naik ni, lama dah ni kereta ni. Kita jual. Lama lah, tak lama, tak sampai berapa kilometer. Ayah kata ni awak tekan tak boleh ni. Tekan minyak tak jalan. Allah. Kata, ayah melawak tu, ayah saya suka melawak. Kata, saya tak melawak ni. Dan slow berhenti tepi jalan. Memang mati terus. 31 Ogos, ingat lagi. Kedai semua tutup. Memang terseksa tu ya. Tu saya keluar daripada kereta tu, takut lori. Jadi bagi lampu, takut lori main bubuh kan dekat tengah-tengah highway. Tapi kami parking tepi lah. Lepas tu saya pun pegang kereta tu. Saya kata, minta maaf lah. Minta maaf dah. Tak boleh pakai lagi, kata. Saya pakai. Pakai pula lepas tu berapa tahun lagi. Barulah beli hak ni. Tu pun sebelum Zawiyah lagi kereta tu. Hak saya beli Innova ni sebelum daripada Zawiyah lagi. Kereta pun ada perasaan juga dia pun. Sebab dia selalunya kalau rosak, kalau rosak dia akan rosak betul-betul kat kedai hak rosak tu. Contohnya kalau bateri habis, dia akan mati depan kedai bateri. Selalunya macam tu lah. Kita, dia tu kata kena buat baik dengan akuan. InsyaAllah dia akan balas balik dengan kita dengan kebaikan. Dia tak akan susahkan kita. Kalau pecah tayar, pecah di dekat dengan kedai tayar biasanya. Pernah pecah di rumah adik saya di taman. Kebetulan di taman adik saya tu ada kedai tayar tepi tu. Memang dalam taman tu ada kedai tayar. Tiba dalam rumah orang dia buat kedai tayar. Pecah betul depan rumah dia. Patah balik. Tukar tayar kat rumah dia. Memang dia kedai tayar. Pecah kat kedai tayar. Habis bateri kat kedai bateri. Habis minyak kat kedai minyak. Dia tu. Biasanya. Biasanya kalau habis minyak pun berhenti, ada kedai minyak depan. Boleh buh minyak. Ada tolak sikit je lah. Itu. Biasanya tak akan menyusahkan. Dia tak akan mati tengah-tengah jalan, tak akan mati tengah-tengah hutan, tak. Tapi kali ni dia balas betul. Balas pula 31 Ogos. Saya pula nak pergi ceramah. Betulan jumpa anak murid pula. Saya tidur di masjid. Kereta saya siap. Kereta tu daripada pukul 1 pagi sampai 7 malam. Hari tu baru siap kereta tu. Nak cari satu komponen je, kecil je. Komponen tu je yang tak ada, yang kena perbaik. Satu komponen kecil je katanya. Sampai 1 hari. Kenapa? Saya ada anak murid waktu tu duduk di, kebetulan daripada program di masjid dekat dengan Ipoh. Mereka lah yang ada kereta, mereka bawa saya pergi ke Penang. Mak saya dengan ni semua pakat duduk di Perak, tunggu kereta sampai siap. Saya ke Penang.
habis tu terus balik pula ke Perak pula. Untuk tunggu kereta. Tu pun bila dah habis daurah, patah balik kereta tak siap lagi. Ya. Sebab tu kata kena baik dengan akuan ni, jangan kita cakap ikut dan kita. Jangan cakap ikut dan. Boleh. Cara buat baik dengan kereta apa dia? Jangan kotorkan kereta. Jangan tahu semua benda-benda pelik-pelik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Jangan tahu semua sampah-sampah dalam kereta. Jangan makan benda selik celah-celah apa ni, orang panggil apa? Celah-celah tempat duduk. Ni orang panggil kera, orang panggil. Kan? Selik celah-celah tempat duduk. Buat tak tahu, lepas tu tidur. Buat tak tahu. Nampak? Itu tidak ihsan dengan kereta. Nampak? Tak ihsan dengan kereta kita. Tak cuci, tak tukar minyak, tak, itu semua termasuk tidak ihsan dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Moga-moga kita dicatat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Santri kuat-kuat sikit. Amin. Hampa lah tu. Waqad warada, telah warid dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a fin nari imra'atan sauda'a. Imra'atan sauda'a tawilatan tu'azzabu bisababi hirratin rabatatha. Tengok, sesungguhnya Nabi SAW melihat di dalam neraka seorang perempuan yang kulitnya hitam tinggi disiksa disebabkan kerana kucing yang telah dia tambak, yang telah dia ikat kucing tersebut. Falam tut'imha walam tasqiha. Dia tidak bagi makan kepada kucing tadi dan dia tidak bagi minum kepada kucing tadi. Wala tada'ha ta'kulu min qashashil ardi ay hasyaratiha hatta matat. Dan dia tidak membiarkan kucing tadi cari makan daripada makanan-makanan yang ada di bumi, hasyarat maksudnya binatang-binatang yang melata di muka bumi, hatta matat, sehingga mati binatang tersebut. Wa anna tilkal hirrata tanhashuha fi qubuliha wa duburiha. Itu dia. Dan juga hirrah ini, kucing ini, tanhashuha fi qubuliha wa duburiha. Ni cakap pada kubul dan dubur dia. Mencakar pada kubul dan dubur dia. Wa idza aqbalat tanhashuha wa idza adbarat tanhashuha. Kalau kata dia pusing, tiba ke belakang ni, syuk ke belakang pula. Dia pusing ke depan, lari sebab takut, tarik pula ke depan pula. Kucing tu akan buat di dalam neraka nanti. Dibalasnya macam tu. Adakah di sini dilarang untuk kita bela kucing dan menjaga letak kucing dalam sangkap? Tak dilarang. Boleh bela kucing dalam sangkap, tapi yang dilarang ni tak bagi makan. Itu yang kita bela kucing boleh dalam sangkap. Ini kita bela kucing banyak duduk di taman, bela kucing lepas merata, dah sekali masuk ke rumah jiran. Tu tak kira lah. Jadi jiran akan marah. Itu tak dikira buat baik juga dengan orang. Kita nak buat baik dengan kucingnya, tak baik dengan orang pula dah. Jadi tak edit tu. Kita nak bela-bela, tapi kena jaga bagi elok. Letak dalam sangkap bagi elok, tak ada masalah. Yang masalah ni kalau lelaki perempuan ni kerana lam tut'imha wa lam tasqiha. Itu sebab dia. Sebab tak bagi makan, tak bagi minum. Dah lah tak bagi makan, tak bagi minum. Kalau tak bagi makan, tak bagi minum, tak apa. Kok lepas bagi dia cari makan sendiri. Hak tu pun tak buat. Lam tada'ha ta'kul min khashashil ardi. Hak tu pun dia tak buat. Kita bela kucing kat ni sini, kok rumah kucing kat sini. Kita tak bagi makan kat kucing tadi, tapi dia cari makan sendiri. Lepas tu dia duduk main kat sini. Contohnya, tak di sini bagi makan. Di Zawiyah ni kita bagi makan. Walaupun bukan kucing kita pun. Main daripada mata-mata tempat. Maksudnya ada kucing baru. Tak payah cari. Nak boleh keluar berbagai-bagai jenis variasi kucing. Tak lama cukup setahun ni ada keluarlah generasi-generasi dah. Itu. Dan apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Yang penting jangan diseksa kucing tadi dan jangan dibiarkan dia dalam keadaan kelaparan, tidak makan dan seumpamanya. Itu maksudnya. Al-Qisas Yaum Al-Qiyamah, insya-Allah kita sambung pada malam ini insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.